من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 14 deh. Wasail ilmul kalam. Masih lagi dalam beberapa perkara yang mustahak bahawa diretikan. Beberapa perkara yang mustahak, yang maknanya yang muhim, yang penting bahawa direntikan, bahawa kita tu tahu dan kita tu reti serta kita tu pandai. Jadi sepah pada ni kalau sebut apa-apa sahaja istilah tu tak perlu dah kita nak menerah. Kerana kita telah pun pandai, kita telah pun reti, kita telah pun tahu. Baik. Di bawah tu satu, zat yang tidak mengambil lapang. Zat yang tidak mengambil lapang, yang tidak mengambil ruang. Dah. Apa makna yang tidak mengambil lapang, yang tidak mengambil ruang? Tafsir pada kata tidak mengambil lapang, bukan bangsa bertempat, iaitu tidak mengambil tempat qadar teluh tubuh dia. Itu. Tu zat yang tidak mengambil lapang, yang tidak bertempat. Gitu. Maka inilah zat yang tidak mengambil lapang, yang tidak bertempat ni, ialah zat Allah Ta'ala. Ialah zat Allah Ta'ala lah. Bila sebut kata zat Allah Ta'ala, maka dalam kepala otak kita mestilah reti kata zat Allah Ta'ala tu tidak mengambil ruang kosong untuk teluh qadar tu zat dia. Kenapa tak boleh nak kata gitu? Kerana zat Allah Ta'ala bukan jisim, bukan jirim, bukan jauhar. Tu. Kalau kita sebut meja, tergambar tak meja? Tergambar ni meja, tu meja, tu meja. Maka tubuh dia tu mengambil lapang, mengambil ruang kosong, mengambil lapangan, mengambil ruang kosong. Qadar teluh tubuh dia. Kenapa? Kerana dia tu berjirim, jauhar, jisim. Itu. Gitu. Adapun zat Allah Ta'ala, bukan zat yang bangsa mengambil lapang. Zat yang tidak bertempat, bukan bangsa bertempat. Maka inilah zat yang tidak bertempat, zat yang tidak mengambil ruang kosong qadar teluh zat dia. Itu tidak mengambil lapang, tidak mengambil ruang kosong. Inilah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Keduanya, zat mengambil lapang. Apa zat yang mengambil lapang? Tafsir pada kata mengambil lapang. Tu. Mesti bertempat. Tak terima akal kita tu tak bertempat. Zat lagu ni maka ialah zat makhluk. Tengok makhluk. Cari makhluk ni benda hak tak bertempat. Ada tak? Ada tak? Makhluk hak tak bertempat ada? Tak ada. Tali wayar elektrik mengambil tempat pada teluh zat dia. Tu wayar batal tiapi elektrik, pokok, besi, sofa, meja, kapet, semua tak ada tak bertempat, semua bertempat. Batu, pasir, tubuh kita sendiri, manusia bertempat. Mengambil qadar kosong atau mengambil lapangan, mengambil ruang kosong, ruang yang lapang, qadar teluh tubuh kita.
Qadatlus tubuh yang bertokar tadi tu. Yang berjirim atau jauhar atau jisim tadi. Maka hak jenis lagu ni lah orang panggil zat makhluk. Tu zat makhluk tu. Jadi sebab tu jangan tukar zat Tuhan dengan zat makhluk. Kalau Tuhan tu pasti dah tak bertempat. Pada dalam Quran tu ada orang panggil macam seumpama. Macam seumpama bukan makna dia bertempat. Dalam Quran adalah hadis tu. Tu mana? Wa fis samai ilahun, contoh. Wa fil ardi ilahun. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Itu bukan nak cerita Allah bertempat, bukan tu. Jangan kita faham kata ni lah dalil Tuhan bertempat. Dah. Atau hadis. Aina Allah? Nabi tanya Jariyah, di mana Allah? Maka Jariyah tu jawab fis sama, di langit. Itu bukan tanya tempat Allah di mana. Tu aina tu bukan aina dengan makna tempat. Aina ni ada dengan makna makanah, ada dengan makna makaniyah. Bukan tanya aina tu aina tempat, tapi pangkat. Gitu. Sebab tu Imam Muslim pun tidak letak hadis tu dalam Kitabul Iman. Bukan cara berakidah tu hadis tersebut. Boleh kafir Wahabi ada berhujah kata ni akidah kita. Hadis sahih. Hadis tu sahih tapi faham tu tidak sahih. Tak boleh tak? Jadi ainallah tu bukan tanya tempat Allah di mana, bukan. Tu tapi tanyanya pangkat. Maka Jariyah tu jawab fis sama. Kenapa? As-sama dengan makna sumu, tinggi. Ta'ala Allah, tinggi pangkat Allah Ta'ala. Kalau ada hadis yang lain lagi, lebih orang panggil mendekati qawaidul Islam. Nabi tu bukan tanya aina Allah, tapi Nabi tanya atashhadina alla ilaha illallah. Adakah engkau hamba perempuan menyaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ni ialah pesuruh Allah? Lalu Jariyah tu jawab, na'am, ya. Maka barulah Nabi kata i'tiqha fa innaha muslimah au mu'minah. Merdekakan hamba ni kerana sesungguhnya dia orang perempuan muslimah, orang Islam. Jadi kaedah agama pun memanglah nak masuk Islam tu bukan tanya di mana Allah. Acah masuk Islam tanya di mana Allah. Nak masuk Islam kan? Ngucap dia lima syahadah. Itu kaedah agama. Jadi bukan tanya di mana Allah. Acah, saya nak tanya awak ni di mana Allah. Acah kata di langit. Beriman dah. Bukan lagu tu. Bodoh gitu. Lepas tu tanya aina Allah tu hadis Sahih Muslim. Bukan tanya di mana tempat. Bukan Nabi tanya aina makan lillah, di mana tempat bagi Allah, bukan. Aina Allah, di mana Allah. Tu nak kata aina tu dengan mana tempat, mustahil. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Itu. Maka aina tu bukan tanya aina tempat, tapi aina pangkat. Macam orang tanya mu, mana mak opak mu dengan mu ni? Di mana mak opak mu? Kan jawab di rumah. Bodoh jawab gitu. Di pejabat kerja. Di mana mak opak mu dengan mu? Ala ra'si, atas kepala. Mana apa? Junjung. Hormat. Itu maksud. Faham tak? Tu. Jadi makhluk ni pasti bertepat. Tak ada benda hak makhluk ni tubuh dia tak bertepat. Pasti dah bertepat. Tapi kalau zat Allah Ta'ala pasti tidak bertempat. Tu reti kita orang panggil kenal tu hai tu. Gitu. Maka zat makhluk ini sabik sungguh. Gitu. Sabik mana sungguh baginya bagi zat makhluk di berapa nama sebagai tambah di atas nama zat. Tu. Jadi zat makhluk ni boleh panggil zat dan boleh panggil lagi beberapa nama yang lain. Gimana beberapa nama tu? Maka zat makhluk ini sabik sungguh. Sabik mana sungguh baginya bagi zat makhluk. Sabik-sabik oleh beberapa nama sebagai tambah di atas nama zat itu pula. Boleh panggil zat dan boleh panggil lagi beberapa nama. Kena ke benda tu lah ya. Itu maknanya. Tu mana nama-nama hak boleh dipanggil kepada zat makhluk? Iaitu beberapa nama tu.
iaitu beberapa nama tu. Jirim, dan jauhar. Jauhar ni istilah ulama makulat. Istilah ulama usuluddin jirim. Dan jauhar dan jauhafardin atau jauhafirik dia panggil. Jauhafardin itu jauhafirik. Dan jisim. Boleh panggil jisim, boleh panggil jirim, boleh panggil jauhar. Boleh. Za pun boleh panggil. Jirim pun boleh panggil, betul. Jauhar pun boleh panggil. Arak tu sifat. Jangan buat tukar. Ni duk cara tubuh makhluk. Zat makhluk ni. Arak tu sifat ada di jirim, di jauhar tadi. Dah. Baik. Jadi tubuh makhluk ni boleh panggil jirim, boleh panggil jauhar, boleh panggil jisim, boleh panggil zat. Tapi kalau di Allah Ta'ala hanya zat, tak boleh panggil selain daripada tu. Jangan panggil tubuh tu jangan panggil jirim tu jauhar tu atau jisim tu kerana Allah laisa bijisman. Laisa bijismin wala jauharin wala jirmin. Allah Ta'ala tu zatnya bukan jauhar, bukan jirim, bukan jisim. Baik. Pendek ni mana kesimpulannya beginilah dia kata huruf panjang-panjang takut muka bodoh. Pendeknya kesimpulannya zat itu, zat tu, gitu. Zat ni sekiranya kalau tidak mengambil lapang, kalau tak mengambil tempat, kalau tak bertempat, ialah zat Allah Ta'ala dah. Tak ada dah zat lain yang tak bertempat. Mu cari di mana zat tak bertempat, ada dah? Tak ada. Bola bertempat. Kereta bertempat. Atau jalih kereta aku. Orang kata jalih kereta aku mai Jawa. Mai Jawa kereta duk mana ustaz? Ada duk tak bertempat mana-mana boleh. Kiamat 2 kali kiamat dunia ni tak jumpa lagi cari kereta lagu tu. Ada tak? Kereta tak bertempat di mana-mana. Tak ada. Pasti ada tempat bagi dia. Tu. Kira kata dia ambil bola nak pergi main bola hutan ni. Bola duk mana? Bola ada dalam bilik. Duduk kat mana dalam bilik? Ada lah duduk dalam bilik tu tapi tak tepat di mana-mana. Agak-agak jumpa bola. Ada bola tak tepat di mana-mana? Tak ada. Kenapa tak ada? Kerana tiap-tiap makhluk ni pasti zat dia tu mengambil tempat, mengambil ruang kosong, mengambil lapangan qadar teluh tubuh dia. Perak. Pasti bertempat. Maka sebab tu kullu maujudin lahu makanin. Tiap-tiap benda yang ada pasti sabit bagi dia tu tempat, iaitu maujud bahasa jisim, bahasa jirim, bahasa jauhar. Gitu. Tu kaedah tu kena pakai situ. Jangan pakai di zat Allah Ta'ala jangan. Tak kena orang panggil pasal kaedah tu tak kena. Baik. Pendek katanya beginilah dia kata zat ni kalau sekiranya tak tepat pasti zat Allah Ta'ala itu. Tak ada dah zat selain pada zat Allah Ta'ala lagu tu. Dan jikalau ianya yakni zat tu dan jikalau ianya ia zat tu yang mengambil lapang, yang bertempat, maka zat makhluk, maka tentu dah zat tu zat makhluk, tentu dah. Tak payah duduk fikir-fikir berapa lagi lah. Kalau zat tu bertempat pasti makhluk, kalau tak bertempat saja Tuhan. Lain pada tu zat gapo pasti bertempat. Serta pula ditambahkan panggilan. Boleh juga nak panggil zat pun boleh. Zat bola, zat kereta, boleh. Zat motor, zat kayu, zat meja, zat pokok, boleh panggil zat. Dia boleh juga panggil jiring bola, jiring kereta, jiring kipas, jiring kapek, jiring meja, jiring kursi, boleh. Dan jauhar, boleh panggil jauhar bola. Kira kata dia ambil jauhar bola ya. Boleh. Sini. Jauhar bola, tak pun ambil jiring bola, jiring bola, kena ke tulah, kena ke tubuh bola, kena ke tubuh bola, gitu. Boleh panggil jiring, boleh panggil jauhar, boleh panggil jisim, boleh. Habis itu, dia buat bitas situ, habislah nak tas situ. Kemudiannya dia kata jirim dengan jauhar ni, jirim dengan jauhar ni seperti ni bandingnya, seperti ni kahli tanzir dia panggil, bukannya lil misal. Li tanzir nak buat banding.
Jiring dengan jauhar ni bandingan kan seperti bajak dengan parai je wah. Bajak kena ke parai, parai kena ke bajak. Artinya muradif lah. Muradif taraduf. Apa? Hadullah. Nah, tu pun kita kata jo'un dengan mendung. Nah. Jo'ung hari ni tak mana-mana jo'ung. Jo'ung, mendung. Mendung, jo'ung. Jo'ung, mendung. Hadullah tu pegang. Nak ni. Sama 50 sen. Orang Kelantan kata sama. Nah, orang KL lupa panggil 50 sen nah tu ni. 50 sen. Hadullah tu. Jadi jiring itu ialah jauhar. Jauhar ialah jiring. Bandingannya seperti bajak dengan parang jua. Itu muradih. Nah, tu. Jo'ung dengan mendung. Ha tu. Jo'ung ni mendung lah. Mendung, jo'ung. Orang Kelantan kata jo'ung. Orang sini panggil jo'ung, panggil jo'ung. Ayah aku lupa panggil jo'ung. Tak tahu jo'ung. Jo'ung tak tahu buat mu berat ke. Abedin. Okey, Abedin orang lama Selangor dah tu. Awak panggil jo'ung tak? Selangor tak panggil jo'ung. Tak panggil dah. Tak dah dengar. Ya, ya. Orang pelakon orang kata panggil jo'ung. Jo'ung. Mendung pun ya tu. Betul lah. 50 sen dengan sama. Betul lah tak? Betul lah. Parang dengan bajak. Betul lah tak? Betul lah. Apa lagi? Pistol dengan bedil. Betul lah. Itu ni. Pistol dengan bedil. Nah, apa lagi betul lah panggil? Jenis orang panggil so benda tu 2, 3, 4 nama. Betul lah. Itu ikutlah. Jadi nak cerita katanya jiring dengan jauhar ni betul lah. Jiring pun ya, jauhar pun ya. Itu. Dah. Naufal Syafiq. Naufal pun ya dia. Syafiq pun kena ke tubuh dia juga. Naufal pun dia, Syafiq pun dia. Lagu tu. Nah, dah. Aiman pun ya, Jawa pun ya gitu. Tapi tak kena tu, Jawa tu kena kepada Jawa. Jadi nak cerita katanya kena ke benda tu la. Panggil lain-lain kena ke benda tu la ya. Itu tubuh makhluk. Itu. Hadis sebab tu kata jirim dengan jauhar tu seperti bajak dengan parang juga. Itu apa? Muradih. Nah, hak tu la je. Hak tu la tu mana benda hak sama je. Itu. Dan jirim itu atau jauhar itu sekiranya jika tak menerima kerak, tak boleh nak kerak. Tak menerima kerak ni tak boleh nak kerak. Nak kerak tak boleh, tak ada panjang. Sebab apa tak boleh kerak? Sebab tak ada panjang. Dan tak menerima belah, nak belah pun tak boleh sebab tak ada besar. Tak ada besar. Tak ada. Besar dak, panjang dak. Sebab apa? Tak terima belah, tak terima kerak. Tak menerima krisik sebab tak ada tebal. Jadi kalau benda jauhar atau jiring tu benda tak boleh nak kerak, tak boleh nak belah, tak boleh nak krisik. Tak boleh nak kerak sebab tak panjang. Pendek dah. Pendek. Nah. Pendek nak kerak kan benda pendek boleh. Kalau pendek gini ni boleh kerak. Pendek dah, nak kerak tak boleh. Pendek sangat. Nah. Nak belah pun tak boleh sebab apa? Tak ada besar. Ya tak? Kecil sangat, halus sangat. Nak kisik pun tak boleh sebab apa? Tak ada tebah. Nah, kalau ada tebah boleh kisik tak? Boleh kisik. Nah. Maka kalau jiring atau jauhar tu jenis gitu, jenis tak besar, tak panjang, tak tebah. Halus sangat, kecil halus. Sekira-kira nak letak mata pisau tu tak lepas. Gitu kan nak cerita. Sekira-kira nak letak mata pisau tu tak lepas. Nak kerak berapa mau ambil ni. Hak debu-debu halus tu. Kalau mau kebah pagi-pagi kan, kenapa ada debu, ada macam biti-biti dah tak. Mau ambil lepas tu mau ambil pisau boleh tak kerak? Boleh. Ni, tak usah kata debu halus ni. Ni. Pergi kerak ya mentah. Ni, pergi belah. Pergi kisik boleh. Tak boleh. Sebab apa? Tak ada besar, tak ada panjang, tak ada tebal. Halus dah. Sekira-kira lagu mana halus ni? Tak boleh nak letak mata pisau. Kalau gitu jiring atau jauhar tadi, maka ialah jirim tersebut dipanggilnya jirim fardi atau jirim firik dalam istilah ulama usuluddin, atau jauhar firik. Jauhar fardin orang panggil jauhar firik di istilah ulama makulah.
Nah, dah. Istilah ulama makulat dia panggil jauhar. Nah. Tu. Dia panggil jauhar. Nah. Kalau istilah ulama usuluddin dia panggil jirim. Nah. Kalau halus sangat benda tu, maka dipanggil jirim firi atau jauhar firi. Jauhar firi. Habis situ. Dan jikalau menerima ketiga-tiga itu, boleh belah, boleh kerak, boleh khisi. Tu supaya Yunus. Kita tengok ke Yunus ni, boleh nak belah ni. Sebab apa? Sebab ada besar. Nak kerak pun boleh ni, kerak lebih belah boleh. Nah, lebih dari tu lagi boleh ni. Sebab ada apa? Ada panjang, ada saiz dia. Nah. Tu nak khisi pun boleh. Ambil tangan je sak khisi. Boleh ni sebab apa? Ada tebal. Tu payunu. Supaya meja. Nah, supaya dengan kursi. Ikutlah hak besar-besar. Terima nak kerak, nak belah, nak khisi. Terima. Itu mana? Dan jikalau menerima ketiga-tiga itu, mana? Terima nak kerak, terima belah, terima khisi. Maknanya besar, tebal, nak panjang. Nah, panjang. Tengok panjang tu bukan mana panjang, mesti kena panjang gitu. Maknanya sekira-kira letak mata pisau, lepas. Boleh. Ni ambil pisau letak atas meja boleh tak? Boleh. Maknanya ada panjang, ada tebal, ada besar. Nah, ambil pisau nak iris ni boleh tak? Boleh ni. Nah, besar ni. Nah, takut dia mau tak nampak. Kita minum ke apa? Kena tunjuk ke? Boleh. Letak pisau boleh weh nak kerak ni. Nah, ambil pisau nak kerak kursi boleh. 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 Tak ada boleh. Boleh teluh orang panggil pisau. Sekira-kira boleh teluh mata pisau. Boh gitu boleh. Tu dan jikalau menerima ketiga-tiga itu atau tak terima tiga lah atau dua. Mana? Tak boleh nak khisi tapi boleh kerak boleh. Boleh belah boleh. Nah. Atau satu daripadanya. Mana? Tak boleh nak belah, tak boleh nak kerak, nak khisi boleh. Sebab ada tebal. Nah, nak belah tak boleh. Nah, nak kerak pun tak boleh. Tapi tebal benda ni, boleh khisi. Tak kira lah. Tak syarat tiga-tiga, salah satu pun jadi. Maka ialah jirim tadi tu dipanggil jisim. Jirim lagi jisim. Itu ni. Tu jirim lagi jisim. Mana benda hak bertokar serta pula boleh dikerak, boleh dibelah, boleh dikrisik. Atau salah satu daripada tiga. Boleh kerak saja, tak boleh belah, tak boleh krisik. Atau boleh krisik saja, tak boleh kerak, tak boleh belah. Atau boleh kerak saja, tak boleh belah, tak boleh krisik. Ikutlah. Salah satu pun jadi. Itu dipanggil jisim. Sebagaimana istilah ulama usuluddin. Jadi sikit lagi kalau jumpa dalam kitab-kitab tauhid mau mengaji kitab Nurul Zalal ke, kitab apa? Kifayatul Awam ke, kitab Syargawi Hudhudi ke, kitab Kharidatul Bahiyah ke, dia sebut jirim, jisim, jauhar. Tahulah nanti apa tu kena ke gapo sebab kita telah mengaji dah istilah dia. Faham tak? Yang dua pening lagi jisim, jisim. Li'anna Allah Ta'ala laisa bijismin. Sesungguhnya Allah, kerana Allah Ta'ala tu bukanlah dia tu berjising. Apa dia jising? Duk pening lagi jangan sebut kata laisa bijismin, maksudnya tidak. Zat Allah Ta'ala tu boleh dikerak, boleh dibelah, boleh dikerisi. Faham tak? Zat Allah Ta'ala tu bukan jenis bertubuh badan, beranggota. Nah, sehingga-hingganya boleh dikerak, boleh dibelah, boleh dikerisi atau salah satu daripada tiga. Tidak. Itu penting kita kena tahu istilah-istilah supaya bila kita baca kitab usuluddin tu tak jadi gila benak bengang. Faham tak? Habis. Tu. Jadi tubuh nak bagi contoh pula ni. Tubuh hakir tu boleh panggil zat tak? Boleh tak panggil zat tubuh hakir? Boleh. Boleh panggil jiring tak? Boleh. Boleh panggil jauhar tak? Boleh. Pas tubuh hakir tu terima tak nak kerak, nak belah, nak krisik? Terima. Maka boleh panggil jisim tak? Boleh. Nah. Kalau hakir ni halus sangat, takdirlah bukan hakir ni besar ni, halus. Sekira-kira nak letak pisau tu tak telu. Nah.
Tak boleh. Nak belah tak boleh, nak kerak tak boleh, nak kisik pun tak boleh. Maka tubuh hakir tu dipanggil jauhar firi atau jirim firi. Ingat tu, faham tak? Tuak misalkan hakir dah. Kalau hakir sendiri pun tak faham juga, beratlah. Faham tak hakir? Tu lagu tu. Habis. Dan setengah daripada perkara, perkara ni kena ke sifat. Dan setengah daripada perkara, yakni sifat yang menumpan yang lain, yakni yang menumpang akan benda yang lain. Apa benda yang lain? Yakni menumpang zat. Menumpang zat. Gitu. Yang lain tu kena ke zat. Setengah dan setengah daripada perkara yang menumpan yang lain, yakni yang menumpang zat. Itu. Yakni menumpang zat itu ialah yang semata-mata sungguhnya jua. Nah. Ialah yang, yakni ialah sifat yang semata-mata sungguhnya yang jua mana sahaja. Bukanlah ada dirinya. Maka perkara-perkara ini ialah dinamakan sifat semata-mata. Sama ada ni nak ta'mim. Tak kira lah sifat tu sama ada pada zat Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, ini pada zat Allah Ta'ala, atau pada makhluk ini, atau menumpan pada zat makhluk. Oh gitu. Start balik. Dan setengah daripada perkara, yakni bukan semua sifat ni lagu ni. Kerana ada sifat hak sungguh lagi ada. Setengah daripada sifat ni, setengah daripada perkara ini, setengah daripada sifat ni, ada yang menumpan yang lain, ada yang menumpang pada zat yang lain. Yakni menumpang zat itu ialah yang semata-mata sungguhnya jua. Bukanlah ada dirinya setengah daripada perkara, yakni setengah daripada sifat tu. Ada sifat ni dia hanya tupai, tapi bukannya ada hanya sungguh saja tupai tu. Gini kita kata Zainab mandul. Zainab yang mandul. Nah, kita reti mandul tu di tubuh siapa? Di tubuh Zainab. Bermakna mandul tu tupai tak di tubuh Zainab? Tupai mandul di tubuh Zainab tu akan jadi sungguh lah. Bukannya ada mandul di tubuh Zainab tu. Nah, kau ada mandul, dia tulis atas dahi mandul. Ada mandul nanti ni. Ada atas dahi dia mandul gitu lah. Dah. Tapi kita reti kata Zainab ni mandul, kenapa? Tidak ada anak, tak ada anak. Dah. Ataupun kita kata Zain ni miskin. Contoh. Zain ni miskin, Zain ni pakai. Nah. Ada tak miskin di tubuh dia? Ada. Patut Zain miskin pun duduk pikul atas belakang. Miskin. Bijak gitu-gitu. Tak ada. Lepas tu dia kata Zain miskin. Zain mana? Zain yang miskin itulah. Zain yang pakai itulah. Oh, Zain yang miskin yang pakai tu. Ya. Gerti tak? Gerti pakai miskin tu di tubuh Zain. Ada tak pakai miskin di tubuh dia tu? Ada tak? Tak ada. Payah kita gerti kata Zain tu yang pakai yang miskin. Kenapa? Tidak ada harta. Itu sungguh ya. Menupai tu atas jalan sungguh je. Bukan ada dirinya. Maka perkara-perkara ini, sifat-sifat hak jenis sungguh saja tak naik sampai tahap ada ini, ialah dinamakan sifat semata-mata. Panggil sifat semata-mata. Takmim pada kata sifat semata-mata. Sama ada orang panggil sifat hak lagu tu ada pada zat Allah Ta'ala, yang ada pada Allah Ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Bukan ada lah, sungguh di zat Allah Ta'ala. Begitu lagi sedap. Sama ada sifat yang bahasa sungguh tadi tu sungguh pada zat Allah Ta'ala, atau pada makhluk ini, atau sungguh pada zat makhluk. Sungguh dah Zain miskin lah ni. Sungguh ben kerak dah dia. Sungguh dah. Sungguh. Orang kita kata ada ke tak miskin tu di zat dia? Ada gitu. Orang tak cakap gitu. Memang miskin tu tak ada. Nak kata ada apa-apanya. Lepas tu
Sungguh dak Zain tu miskin lah ni. Sungguh bos miskin dulu kaya dia. Lah ni miskin dak sungguh. Sungguh kecek gitu deh. Ada tahu dulu kaya dia. Lah ni ada miskin. Ha? Ada miskin, pelik mu cakap bahasa Melayu gila apa gitu. Baik tak? Tu. Sungguh sama ada sifat bahasa sungguh saja tu tak naik sampai tahap ada tu sama ada sungguh pada zat Allah Taala atau pada makhluk yang atau sungguh pada makhluk pada zat makhluk pun tak dipanggil arak juga. Tak dipanggil arak tu. Tu. Kerana arak-arak ni kena kepada sifat hak sungguh lagi ada lagi pula menopel di tubuh makhluk. Ada pun sifat hak bahasa sungguh saja walaupun dia tu sungguh di tubuh makhluk tetaplah tidak dipanggil arak, hanya dipanggil sifat. Gitu. Tapi hak ni di sisi ulama usuluddin. Maka perkara ini, yakni perkara yang sungguh saja tak naik sampai tahap ada ni, terbahagi ia perkara ini kepada 3 bahagi atau 2 bahagi di atas berkhilaf ulama. Ada ulama kata ada 2 bahagi ya, ada ulama kata 3 bahagi. Di atas khilaf ulama lah. Tu. Yakni ulama yang mengatakan sesuatu sifat ni atau sesuatu benda ni, tak kira lah sifat ke apa, dia ada 2 je. Mana? Kalau tidak ada, tak ada. 2 tu. Lepas tu kalau hak bahasa tak ada tu, kalau reti sungguh. Orang panggil amrun i'tibari. 2 tu. Kalau ada, tak ada. Kalau ada, tak ada. Kalau tak ada, tak ada. Gitu. Benda ni ada, tak ada. 2 tu. Kalau reti juga tapi tak ada. Orang tak panggil ada tengah-tengah, tak ada. Dia panggil sungguh. Amrun i'tibari. Perkara yang dikira-kira pada akal. Gitu. Tapi bagi qaul Maturidiyah, sesuatu benda ni ada 3. Betul-betul ada, betul-betul tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Dia panggil hal, dia panggil. Jadi ada, tak ada, lepas tu hal. Mana tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Itu dia panggil apa? Hal. Dia panggil sungguh juga, tapi sungguh cara hal. Sungguh cara hal ni orang panggil sabik fi zihni, sungguh dalam kepala otak, sabik fil kharij, sungguh juga di luar daripada mata kepala. Itu orang panggil sungguh atas jalan hal. Kalau sungguh di atas jalan amrun i'tibari ni, subuk atau sabik sungguh pada zihin adam, tidak ada pada kharij. Pada kharij tak ada. Baik tak? Itu beza dia. Tengok. Satu daripada 3 atau satu daripada 2. Atas khilaf ulama lah. Satu. Ialah yang dikatakan amrun i'tibariyun. Amrun tu makna perkara, i'tibariyun yang dikira-kira, yang bahasa kira-kira pada akal saja. Ni. Jadi amrun i'tibariyun ni ada 2. Amrun i'tibari ikhtira'i, 1. Amrun i'tibari intiza'i, 2. Amrun i'tibari ikhtira'i, amrun i'tibari intiza'i. Apa makna amrun i'tibari ikhtira'i? Amrun makna perkara atau umurun, perkara-perkara. I'tibariyun maknanya perkara-perkara yang dikira-kira sungguh pada akal. Ikhtira'i, reka betul-betul, reka, tak ada ambil daripada luar, daripada luar akal, luar mata kepala, tidak ada. Reka betul-betul. Contoh, mana contoh? Seperti gajah kepala sejuta. Gajah kepala sejuta ada tak? Ada di zoo gajah kepala sejuta, ada? Tak ada. Ada tak gajah kepala sejuta di zoo? Tak ada. Tapi boleh tak awak pejam mata, awak bayarkan gajah kepala sejuta? Boleh tak? Kau tak boleh? Pejam mata awak pun bayar. Gajah, kenal gajah? Gajah ni nampak dah ni gajah seka.
Kepala dia ada 1 juta. Letak apalah dia cukup 1 juta. Boleh? Boleh. Atau dia panggil apa? Amrun i'tibariyun ikhtira'i. Perkara hak dikira-kira sungguh pada akal, reka betul-betul. Tak ada body zoo tu. Mu cari zoo gajah kepala juta, memang tak jumpa. Faham tak? Satu lagi dia panggil amrun i'tibariyun intiza'i. Intiza'i. Intiza'i ni mana cabut ambil hak ada depan mata. Mana? Seekor lembu tu awak tengok ke dia. Tapi hak ni kena orang hak biasa dah lah. Ni main lembu ni. Nah, biasa dah kerak daging lembu timbang kilo boleh tahu dah berapa. Seekor lembu tu orang hak biasa dah main dengan lembu ni, walaupun tak kerak lagi lembu, dia boleh tahu dah. Dia boleh cekera kata panggil. Bukan kera, cekera. Cekera ni makna boleh teka, faham tak? Tu boleh teka dah berapa kilo daging. Nampak tak? Dia kata berapa kilo daging boleh ni? Boleh ni 100 kilo ni. Mu tahu mana? Nak apa boleh ni setahun ni. Tu orang panggil apa tu? Ambil cabut ada mata tak? Ada luar daripada mata tak? Ambil cabut mana? Lepas tu kerak dah lagi. Tahu mana kata 100 kilo ni? Amrun i'tibariyun intiza'i. Intiza' tu mana ambil cabut daripada ada sungguh depan mata. Tapi tak kerak lagi. Tak gerak lagi. Tu dia panggil amrun i'tibariyun intiza'. Itu satu. Satu ialah yang dikatakan amrun i'tibariyun. Mana misal? Contohnya seperti pecah. Tu. Seperti pecah, patah, belok, kepek. Ya berlaku tu. Jatuh, luruh. Ya berlaku tu. Tu pecah, patah, belok, kepek. Itu dia panggil apa tu? Sungguh. Bukan aja ada tu pecah. Pecah ada pecah. Pecah ada tak pecah? Tak ada. Patah. Ada tak patah? Tak ada. Belok. Belok dah ni kayu ni. Belok. Besi belok dah ni. Hak kita tengok tu besi ke belok? Besi. Belok ada belok? Tak ada. Ada. Belok, kepek, patah. Itu semua tu amrun i'tibariyun. Berak. Tapi intiza'i lah ada sungguh ni. Depan mata sungguh belok tadi. Pecah tadi. Orang panggil apa? Baru juga tapi daripada tak berlaku kepada berlaku. Tu ada robek ni. Tidak patah tu baru. Betul kita kecek. Kalau kata tiada patah itu tidak. Tidak kena. Karena patah itu memang tak ada. Betul lah. Tidak patah. Tidak patah. Tidak pecah. Tidak belok. Belok dah kau besi hak kawawi kedai mai itu. Tidak belok. Kata tidak belok gitu kecek. Pinggir kaca, cawe kaca kawawi kedai mai itu pecah dah lagi. Tak pecah, tidak pecah. Betul tak? Tu kena cakap gitu tu kena. Tak ada kata pinggir makuk kaca kawawi kedai mai itu pecah dah lagi. Tiada pecah. Tidak ada pecah. Tidak ada gitu. Betul tak tidak ada? Memanglah pecah tu tidak ada. Mana kena jawab aku tu. Tak pecah, tak belok, tak kepek. Tu. Bukan tiada pecah, tidak ada pecah, tidak ada kepek, tidak ada belok. Memang kepek, belok, pecah tu tidak ada. Hanya amrun i'tibariyun. Sungguh kira-kira pada akal saja. Diri belah, diri pecah, diri patah, diri belok, diri kepek tu. Tu. Yang kedua ialah yang dikatakan adamiyun. Tu sifat bahasa adami. Apa? Tak ada. Tu iaitu nama bagi tak ada satu perkara. Nama bagi tak ada satu perkara pada satu benda. Nama bagi tak ada satu perkara pada satu benda. Mana misal? Contohnya seperti mandul. Mandul tu iaitulah mandul
Nama bagi tak ada anak pada si anu ikutlah. Nah, mandul. Zainab mandul. Nah, Zaing mandul contoh. Nah, ini. Apa makna mandul? Apa makna mandul? Tak ada tak ada anak. Tu jadi mando tu nama bagi tak ada anak pada si anu ikutlah Zain ke Naufa ke ikut siapalah. Tak ada ni. Tu contoh. Betul tak? Ada tak mando? Tak ada. Diri kita reti tak ada suatu benda tu orang panggil mandul. Tak ada anak orang panggil mandul. Tak ada harta orang panggil fakir, miskin. Apa lagi? Tu sifat salbiah kita tu. Sifat salbiah makhluk tu. Tak ada apa lagi? Tak ada apa lagi? Tak ada. Yalah, tak ada pandai mana bodoh tu apa? Bodoh tu ke? Diri tak ada pandai. Yalah tu salbiah agak tu. Tak ada pandai ni. Tak pandai, bodoh. Itu. Jadi mando tadi tu bukan menupai pada zat atas jalan sungguh lagi ada. Kerana memang mando tu tak ada. Nama bagi tak ada anak. Itu orang panggil mando. Jadi kita reti mando di Zainab tu, orang panggil apa? Sungguh. Sungguh. Jadi kalau orang panggil di zat Allah Taala, di sifat Allah Taala, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsih, wahdaniyah. Tu orang panggil apa tu? Adam. Adam apa? Nama bagi tak ada satu perkara. Apa? Qidam. Apa makna qidam? Sedia. Sedia apa makna sedia? Nama bagi tak ada, awal bagi ada. Faham tak? Tak ada awal bagi ada. Orang panggil sedia. Ada tak? Diri tak ada awal bagi ada di zat Allah? Tak ada. Sungguh Jadi qidam tu sungguh di zat Allah Ta'ala. Menupai di zat Allah dengan mana ada apa? Menupai di zat Allah, berdiri di zat Allah Ta'ala tu dengan makna sungguh di zat Allah Ta'ala. Tu. Kita tak suka lah guna perkataan menumpai tu. Kita ayat dah kemarin kan. Jadi qidam tu sungguh di zat Allah Ta'ala tu atas jalan sungguh. Atas jalan sungguh saja. Bukan ada qidam tu di zat Allah Ta'ala. Itu nak cerita gitu. Atau kita nak guna ayat gini. Qidam tu sabit di zat Allah Ta'ala. Atau berdiri ada di zat Allah Ta'ala tu. Reti di zat Allah Ta'ala. Boleh juga kata kita reti di zat Allah Ta'ala tu atas jalan sungguh, bukan ada di zat Allah Ta'ala. Begitu. Begitu boleh. Habis. 3 ni di atas ulama-ulama Maturidiyah. Mana ulama-ulama Maturidiyah ni mensabitkan hal dia panggil. Tu. Mana? Ialah setengah daripada sifat-sifat yang ada di zat Allah, yang sungguh di zat Allah, yang sungguh di zat makhluk ni, yang dikatakan hal. Halnya dua. Halun nafsiyah, halun maknawiyah. Itu. Tu. Iaitu hal ni apa? Barangkali. Barangkali awak mari deh. Iaitu hal ni barangkali kenakan bangunan bagi suatu pada makhluk kita ini seperti bulat atau kepek bagi suatu jirim. Iaitu kenakan perkara yang bukan adanya dan bukan tak adanya di sisi qaul yang menyabitkan dia ahwal itu. Maka qaul ini, pendapat ini maka qaul yang muktamad itu ialah dua bahagi saja, tidak disabitkan hal itu. Jalanlah. Gini. Kita sebut dah tadi. Dia kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyah, sesuatu benda ni ada 3 saja. Mana? Ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh kira-kira akal. Amrun i'tibari, faham tak?
ada betul-betul. Contoh mana? Zat Allah, sifat-sifat ma'ani Allah ada betul-betul. Sungguh lagi ada. Yang kedua tak ada betul-betul. Nah, tapi sungguh gapo? Sifat-sifat salbiyah. Sungguh. Tapi bahasa sifat tu tak ada betul-betul, tak ada. Bukan ada dah di zat Allah Taala. Tak ada awal bagi ada, bukan ada. Tak ada akhir bagi ada, bukan ada di zat Allah Taala. Nah, hanya sungguh je. Orang panggil apa tu? Adamiyun. Yang ketiga amrun i'tibariyun. Apa? Kira-kira akal saja. Mana? Seperti wujud tu sendiri. Sifat wujud. Sifat wujud tu, nah, ada Allah tu bukan ada. Lepas tu tak ada ke? Tak, hanya sungguh kira-kira akal saja. Amrun i'tibari. Tu di sisi Asy'ariyah 3. Ada betul-betul, tak ada betul-betul, kira-kira akal. Tu senang. Di sisi Maturidiyah pak. Ni. Pak kita usah ambil dia. Kita ambil kita. Tadi senang. We nampak gambar lalu. Mana? Di sisi Maturidiyah. Sesuatu benda tu ada pak perkara, pak jenis. Satu ada betul-betul. Yang kedua tak ada betul-betul. Yang ketiga amrun i'tibari. Yang keempat tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Ini dia panggil hal. Nah. Tengok. 3 ialah yang dikatakan hal ataupun lagi ahwal. Kalau sifat-sifat maknawiyah tu dipanggil ahwalun maknawiyah. Kalau sifat maknawiyah, ahwalun maknawiyah. Segala sifat-sifat yang bahasa hal, yang bahasa maknawiyah. Itu. Kaunuhu itulah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu hak maknawiyah tu bukan qadiran, muridan, aliman, bukan. Hak tu zat tu. Kaunuhu tu keadaannya Allah empunya tu. Itu. Itu orang panggil halun maknawiyah atau ahwalun maknawiyah. Satu lagi dia panggil halun nafsiyah. Halun nafsiyah ni iaitu wujud lah. Nah, ada tu di sisi Maturidiyah bukan amrun fi zihni saja, tidak, tapi amrun khariji, benda hak sungguh di luar daripada mata kepala. Tapi ada tu tak boleh nak kata ada tu ada sungguh-sungguh, ada betul-betul tak boleh. Tak boleh nak kata ada tu tak ada betul-betul, tak boleh. Lepas tu ada tu ke apa? Menengahi antara ada dengan tak ada. Tak naik sampai tahap ada betul-betul. Ada tu tak naik sampai tahap ada betul-betul. Kalau ada tu ada, lu ada. Zat abadi ada abadi pun ada pula duduk tepi tu. Kau duduk atas kepala, kau duduk mana? Dah. Lepas tu, kalau gitu tak ada lah ada ni. Tak boleh juga. Kalau ada tu tak ada, zat abadi tak boleh ada. Lepas tu, ada tu ke apa? Sesuatu yang menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat beding selama mana ada beding. Tak dikeranakan dengan suatu sifat-sifat yang lain. Tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Itu nak mengeluarkan halun maknawiyah. Karena halun maknawiyah tu dikeranakan ada sifat ma'ani. Gertinya sifat maknawiyah. Karena ada sifat kudrat, maka kaunuhu qadirang. Itu yang panggil halun maknawiyah ni. Satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat. Dikarenakan ada sifat di zat, maka adalah dia. Itu sungguhlah dia. Itu orang panggil halun maknawiyah. Jadi payahlah sikit. Orang panggil pendapat Maturidiyah ni membengongkan. Membengongkan, tak bengong apa? Ada juga satu perkara bukan ada betul-betul, bukan tak ada betul-betul. Lepas tu tengah-tengah. Mana boleh gitu. Kalau ada, kalau tak ada lah. Kalau sungguh akal tak ada pun. Itu. Jadi tengok. Ialah yang ketiga tu yang dikatakan hal atau ahwal. Iaitu ahwal ni kalau mengikut Tok dia sekam pun dia pun tak pastilah ahwal ni kena kau berapa. Sebab tu dia orang mari barangkali nak buat contoh hal ni payah. Barangkali kenakan bangunan ni bukan bangunan makna binaan tu, bukan mana bangunan ni haikal ni makna apa, iaitu bika tubuh kita. Tu orang panggil apa, bika tubuh. Nak kata dia keadaannya yang petok ni. Ni meja ni petok tak? Meja ni petok tak? Petok.
keadaannya meja yang berpetak. Ha tu keadaan dia. Orang panggil haikal. Haikal. Bukan haikal nama orang ada sini. Apa? Bika tubuh meja ni. Ha tu. Bika tubuh meja ni. Nah, bukan ada betul-betul, bukan tak ada betul-betul. Menengahi antara ada dengan tak ada. Sabik bagi meja selama ada meja. Ada main gitu. Itu hal. Barangkalinya dia kata kenakan bangunan. Bangunan di mana? Haikal, rupa atau bika tubuh makhluk tu. Bangunan bagi suatu pada makhluk kita ini mana bika tubuh makhluk ni tu. Atau haikal tubuh bagi makhluk ni. Itu. Macam kipas. Bulat dah kipas ni. Bulat. Bulat dah kipas. Bulat tak? Bulat. Mana bulat? Ada tak? Tak ada. Lepas tu, tak ada sungguh-sungguh. Kalau tak ada sungguh-sungguh, tak kerti pula dia tu ni. Kalau di sisi mazhab yang menyabitkan hal, keadaannya kipas yang berbentuk bulat, itu dia panggil hal. Bulat tu tak boleh nak kata ada betul-betul, tak boleh nak kata tak ada betul-betul. Kalau tak ada betul-betul, tak kerti bulat-bulat kipas. Kalau ada betul-betul, bermakna boleh tengok bulat. Nampak dah bulat? Tak nampak bulat, kita tengok ke apa? Nampak kipas. Lepas tu gapo bulat ni? Satu haikal, satu bangunan, satu bikar bagi tubuh kipas tu. Menengahi antara ada dengan tak ada. Payah nak faham. Kau ni sebab tu marjuh, faham tak? Kau ni sebab tu marjuh. Marjuh ni mana lemah. Sebab apa? Penat otak nak memikir. Sebab tu kau yang rajih, berapa sifat tu kau rajih? Hak wajib dibila atas jalan tafsili? 2. Molek beding. Berapa? 13. Nah, 13. Pas tambah lagi 7 jadi 20 tu. Qaul marjuh tapi masyhur sifat 20, sifat 20. Sungguh pun masyhur tapi marjuh. Sebab apa? Payah nak faham ni. Kaunuhu qadiran. Gapo kaunuhu? Kaunuhu tu keadaannya empunya sifat berkuasa. Gapo keadaannya tu? Keadaannya tu satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul kaunuhu tu. Kalau ada betul-betul berbilai kudrat pula. 2 kudrat. Lepas tu kalau tak ada betul-betul, tak ada langsung kaunuhu tu. Kudrat boleh cabut daripada zat tu Lepas tu gapo dia keadaannya tu? Satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama sabit bagi apa? Bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat ma'ani di zat. Mana? Dikarenakan ada sifat perkuasa di zat Allah Taala, keadaannya Allah yang mempunyai sifat perkuasa. Tu. Nah, kerana ada sifat perkuasa di zat Allah Taala, keadaannya Allah empunya sifat perkuasa tu. Apa keadaannya tu? Keadaannya seolah pelekat. Tak boleh kita nak apa? Nak cabut sifat tu daripada zat. Seolah-olah pelekat. Gitu. Ada benda tak? Tak ada. Tak ada langsung. Tak. Lepas tu menengahi antara ada dengan tak ada. Contoh mudahnya, payah sikitlah. Tu betul. Struktur badan haikal. Tu. Ayat yang bagus tu Ustaz Syukri Al-Qarni tu. Haikal mana struktur tubuh badan. Bahasa standard. Kita kapun ni tak reti bahasa standard ni ni. Struktur tubuh badan. Boleh tak buat gitu? Struktur tubuh badan. Mula ngaji mula dia tulis bangunan haikal, yakni haikal, bikar tubuh kita. Dobit pula gitu tulis. Mana haikal yakni struktur tubuh badan. Boleh. Begitu. Rupa bagi bentuk. Ya tak? Struktur tubuh badan. Tunggu dulu. Misalnya kaunuhu ni sepertilah orang panggil gini. Kita ambil baju, kita letak hanger. Kita ambil hanger, kita letak baju. Sakut di hanger. Lekat tak? Lekat weh. Ambil baju, letak di hanger. Lekatlah baju. Tak cabut dah. Lekat boleh gantung nak balik dalam lemari. Cuba kita akak. Gapo ada? Ada gear tak? Tak ada. Ada ke apa? Hanger. Lagi? Baju. Tapi bila lekat. Lekat tak cabut. Gapo hak melekat itulah kaunuhu. Keadaannya. Tu. Keadaannya hanger yang empunya baju tu. Tu. Bahayalah nak ambil satu di makhluk tu untuk takrib li fahmi saja, untuk mendekatkan faham saja. Jangan duk gambar kalau gitu zat Allah macam hanger lah, sifat kudrat macam baju gitu, lekat gitu. Bukan gitu.
Hanya nak wi kita tu faham gapo hal. Hal tu gapo. Seolah-olah gitulah. Nah, apa? Tak ada kelakuan, tapi nak kata tak ada langsung tak boleh. Nak kata ada langsung, tak ada sungguh tak boleh. Lepas tu menengahi antara ada dengan tak ada. Nah, gitu. Jadi payah sikit kau ni. Sebab itulah dia kata, tengok dia kata, seperti bulat atau kepek. Bukan ada benda apa bulat kepek. Lepas tu bagi Maturidiyah, bulat tu apa bulat? Bukan amrun i'tibari. Kalau amrun i'tibari ni mana amrun fi zihni faqat. Perkara hak dikira-kira pada akal saja. Khariji ni mana di luar mata kepala, tak ada sungguh, tak ada. Baik tak? Bulat di kipas. Ada tak? Tak ada. Lepas tu reti tu amrun i'tibari. Sungguh kira-kira akal saja. Itu Asy'ariyah. Tapi kalau di sisi Maturidiyah, bulat tu bukan hanya amrun i'tibari, bukan hanya sungguh pada akal, bukan amrun fi zihni, bukan hanya sungguh pada zihin, pada akal saja, tapi amrun khariji. Amrun khariji mana sabit bagi kipas. Sabit bagi kipas. Tak boleh kata ada pada kipas, tak boleh. Sabit bagi kipas. Lepas tu duduk mana? Tak boleh nak ada betul-betul bulat, tak boleh nak tak ada langsung bulat. Kalau ada betul-betul bermakna ada bulat, ada kipas. Bulat ada, kipas pun ada. Boleh tengok? Tak boleh. Kalau tak ada langsung di kipas bulat, tak reti pula. Bulat tu kipas tu berbentuk bulat, tak reti pula. Lepas tu bulat tu kata, bulat tu satu kelakuan tak naik sampai tak ada, tak tegur sampai tak ada. Ya sabit bagi kipas selama mana ada kipas, tak dikeranakan dengan satu kerana. Itu ni. Itu orang bagi apa? Hal. Payah sikitlah hal ni. Seperti bulat atau kepek bagi suatu jirim, iaitu kenakan perkara yang bukan adanya perkara dan bukan tak adanya perkara. Nak kata ada betul-betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Apa tu? Gapo dia? Menengahi. Ada betul-betul tak ada betul-betul pun tak. Lepas tu ada gitu. Benda ada dia panggil ni. Bukan tak ada, bukan ada. Lepas tu ada. Nah, duduk tengah-tengah. Di sisi, tapi hak ni di sisi qaul, di sisi pendapat yang yakni ulama yang menyabitkan, yang membilangkan akan dia akan ahwal atau hal itu. Habis koma situ. Maka qaul yang mu'tamad itu, qaul yang diperpegangi, hak mudah, lagi pula rajih, hak kuat. Dah lah rajih, memang mu'tamad, dia mudah. Kita nak faham pun mudah. Maka qaul yang mu'tamad itu, yakni qaul siapa? Qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyah, ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mengikut qaul mu'tamad itu ialah dua bahagi sahaja, tidak disabitkan hal itu. Nah, dua bahagi saja. Mana? Amrun i'tibari, adamiyun. Cukup. Sungguh kira-kira akal, pasal tak ada tu. Senang. Maka sebab tu Tok Guru saya kata, Asy'ariyah segala benda ni tiga. Mana? Ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh kira akal. Habis. Kalau Maturidiyah, pak. Mana? Ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh kira akal, sungguh di luar daripada kepala otak, di luar daripada akal. Apa? Hal tadi. Tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, sabit bagi benda tu selama mana ada benda tu. Dikeranakan atau tidak dikeranakan, ikutlah. Itu hal dia panggil. Kalau dikeranakan dia panggil halun ma'nawiyah. Kalau tidak dikeranakan, halun nafsiyah. Habis situ. Allah payah, hal tu payah. Jadi sebab tu qaul yang marjuh. Sebab susah nak faham. Susah nak faham. Habis. Kenyataan terbahagi perkara yang ada dan yang sungguh. Wallahu alam. Kita berhenti situ dulu. Jadi ada tu ada perkara ni ada terbahagi kepada ada sungguh. Ada tu pula qadim hadis. Sungguh pun ada qadim dan hadis. Wallahu alam. Berhenti situ dulu ni. Belum. Mana ni?
Mana ni? Surat ni. Mukhalafah muka surat 7. Kalau kita saya muka surat 7. Qala Syekh Tu'diskam rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan tentu sungguh, situ deh. Dan tentu ngoti, betul? Dan tentu ngoti. Tentu ngoti tu orang panggil wujub. Nah. Dan tentu ngoti, tentu sungguh. Kepala otak kita ni terima sungguh benda tu. Kok sebelah tidak, tak terima sekali-kali. Nah, tu sungguh, tentu mesti, tentu sungguh, tentu ngoti. Tuhan itu yang bersalahan dengan yang baru-baru. Tu. Allah tu tak serupa akan yang baru tu wajib. Kita i'tikad dengan mesti Allah Ta'ala tak serupa akan yang baru-baru. Nah, deh. Orang panggil wujubul wajib. Gitu. Dan ialah apa? Tuhan itu yang bersalahan dengan yang baru-baru tu dikatakan, dipanggil dalam bahasa Arab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Nah. Mukhalafatuhu. Nah. Tu mukhalafatuhu artinya bersalahan. Apa makna bersalahan? Tak serupa. Tak serupa setara mana? Tak serupa tu dua-dua belah pihak. Allah sebagai Tuhan tak serupa akan makhluk yang baru. Yang baru pun tak serupa akan Allah Ta'ala. Khalafa yukhalifu mukhalafatan kan bina musyarakah tu. Orang panggil Tuhan tak serupa akan yang baru. Yang baru pun tak serupa akan Allah Ta'ala. Walau satu jalan sekalipun. Kalau satu jalan yang ada serupa, sah untuk diserupakan. Nampak tak? Macam kata mamak seperti lembu. Mamak seperti lembu. Acah ambil mamak lembu seekor. Duduk tepi. Ada nampak serupa tak daripada hujung kepala sampai hujung rambut? Sampai hujung kaki. Hujung rambut sampai hujung kaki ada nampak tak sama dengan lembu? Tak nampak jalan sama. Lepas tu tanya, kok mana pihak mu kata mamak seperti lembu? Bodoh mamak. Sah. Ada sah jalan yang serupa. Boleh. Sah untuk ditashbih. Sedangkan Allah tidak ada satu jalan pun serupa akan yang baru. Yang baru pun tidak ada satu jalan pun serupa akan Allah. Maka sah dah untuk buat tashbih? Tak sah. Tak sah. Ialah apa? Tuhan itu yang bersalahan dengan yang baru-baru ada. Ialah yang dikatakan bahasa Arabnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Hendaklah kita tahu akan bahawasanya makhluk ini dua perkara. Naklah kita ni tahu juga bahawasanya makhluk ni dua perkara. Satu daripada dua perkara, benda yang ada tupan. Benda yang ada tupan diturus tu di zat yang nak ke tempat kosong. Zat tu apa? Zat yang nak ke tempat kosong. Tu zat makhluk lah, jirim. Maka benda yang ada tupai, mana benda hak nak menupai di jirim tadi atau di jauhar tadi, atau di jisim tadi tu, maka dinamakan arad lah. Tu boleh terima berkurang, boleh terima bertambah. Itu dia panggil arad. Benda hak kedatangan, sifat bahasa kedatangan dijadikan terima kurang, terima bertambah. Itu begitu arad. Mana misal arad seperti hijau. Tu hijau tu arad yang ada dia tu tupan diturus. Apa diturus? Di zat daun, di jirim daun, di jauhar daun. Ayolah tu. Nampak tak? Dan kelak deh. Kelak deh. Dan kelak ni baik dan sejuk dan panas yang ada pada pisang yang putih. Pisang yang putih. Tu. Ngayalah tu. Arak lah tu. Tu kelak pisang ni.
Nah, pisai kelak orang panggil dah. Atau sejuk pisai atau panas. Ya ada pada pisang yang putih contoh. Jadi tubuh pisai tu orang panggil jirim, jauhar, jisim. Nah, nah. Kemudian hijau dia, kelak dia, putih dia, putih apa sejuk, panas dia. Itu dia panggil ara. Dan seperti bau-bau dan suara yang ada pada hawa, pada udara. Hawa ni mana udara? Udara tu turus. Udara tu zat, tahu tak? Udara ni zat lah. Jauhar. Nah, jirim. Nah, jauhar atau jirim. Udara, dia benar kita tengok kosong ni bukan kosong sebenarnya. Ni, tak ada kosong. Kalau kosong sungguh, saya nepik lagu mana awak tak dengar bedeng, walaupun duduk tepi saya. Kalau kosong. Tapi oleh kerana apa suara saya ni sapa ke telinga bedeng? Kerana kita ni ada udara. Atau mana ada udara? Tak percaya tengah kipas. Nah, ada tak berasa berangi? Yalah tu. Batu orang boleh buat kipas, boleh buat aircon, boleh buat mikrofon, boleh buat speaker. Nah, boleh mengembangkan lagi gelombang suara tu. Kenapa? Hak keluar daripada mulut kita tu huruf suara menumpang pada jirim udara. Maka sebab tu ulama kata as-sautu aradun yakumu bil hawa, al-hawa ujirmun latifun. Nah, itu. Suara-suara ni ialah arak, benda kedatangan. Aradun yakumu bil hawa, yang menumpang pada udara. Wal hawa dan bermula udara ni jirmun latifun, jirim yang bahasa lah latif, lembut. Ya ni tak lembut ni jirim juga tapi tak lembut. Sekira-kira kalau mu hatuk palamu tak pecah dinding, pecah palamu gitu ya. Itu orang panggil dinding ni jirim juga tapi bahasa kerah. Nah, kasif. Nah, kerah. Nah, tapi kalau udara jirim juga tapi bahasa lembut. Mu boleh tepuh dia, nak tak berasa. Padahal ia sepok tubik ni. Nah, pada ni sini ada udara tak? Ada tak? Ada. Saya pergi sini. Udara tu sepok tubik tu. Tahu tak? Sepok tubik. Dia tak masuk dalam kepala otak saya ni. Ni. Dia tak masuk dalam perut, masuk juga dalam ni. Habis. Nah, dak. Dia sepok. Nah, itulah orang panggil tubuh kita ni mengambil lapangan, mengambil kodar kosong, teluh tubuh kita. Itu. Udara tu sepok tubik. Itu. Sama juga dengan air. Air pun jiring latih juga. Tahu tak? Kita masuklah air, boleh guna tak air? Dia itu pergi mana? Yang nak baik dan lagi pula. Beli kemah masing-masing. Mau kemah sedap kan tak? Mau tak habis duit. Boleh guna tak air? Boleh guna tak air. Kau masuk air tu jadi lepuk-tepuk. Darah raya dah gitu. Tak ada. Kenapa? Air itu jirim yang latif. Itu jirim. Dah. Dan seperti bau-bau. Bau-bau pun menupai pada udara juga. Bau sedap weh. Bau makan nega pun ni. Masuk ke apa ni? Bau. Nah, bau tu pun orang panggil arak yang menupai pada jirim udara. Udara tu jirim. Jirim yang latif, yang lembut. Seperti bau-bau dan suara yang ada pada hawa. Kau masih tu. Keduanya daripada dua benda yang turus. Yang turus tu mana? Zat. Gitu. Tu. Benda yang turus. Apa turus? Turus ni mana hak kakak tubuh dia. Hak bawa tubuh dia. Gitu. Seperti udara tadi, jirim tadi. Dia bawa diri dia. Dia tak berajak menopel di mana-mana. Nah. Air, dia bawa diri dia. Dia tak berajak menopel mana-mana. Tubuh kita sendiri, jirim kita. Kita bawa tubuh kakak tubuh kita. Tubuh kita tu dipanggil turus. Nah, turus. Kakak bawa tubuh kita sendiri. Kopiah, serba, ikutlah. Kita khetah. Ni orang panggil turus atau jirim, zat. Ya. Turus bagi arak. Turus bagi arak. Mana benda hak menjadi tepat bagi arak tu tupai. Gitu. Turus bagi arak-arak itu. Maka dinamakan jirim, dinamakan udara, dinamakan turus zat tadi tu jirim dan jauhar. Panggil juga jirim atau panggil juga jauhar. Duk kecek pula kita kecek dah lagi tak ada. Dan jika dapat kerak dua perkara itu, maka ditambahkan nama satu lagi iaitu jisim.
jirim lagi jisim. Tu kalau boleh kerak, boleh belah, boleh kisik, maka dipanggil jirim lagi jisim, tambah lagi. Kalau tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh kisik, dia panggil jirim firi atau jauhar firi. Adapun jirim dengan jauhar itu bersatu keduanya. Bersatu ni sama makna itu, muradi keduanya. Seperti wakah. Wakah dengan apa tu? Oh, wakah dengan bala. Nah. Wakah dengan bala, wakah dengan bala. Wakah bukan wakah tanah pondok pun bukan. Bukan wakah dalam sedekah. Wakah tempat gerai orang duduk nunggu tu lah. Wakah dengan bala. Itulah tu. Tu mana gitu. Tu. Itulah macam tadi lah. Joong dengan mendung. Itulah tu. Pagai dengan bajuk. Itulah tu. Nanti nak gitu ya tu situ tak ada apa kali. Kemudian jika jirim dan jauhar itu sangat-sangat halus, maka ditambahkan namanya fardi atau jauhar firi, jirim firi. Tu. Maka ditambahkan nama fardi pula, iaitu jauhar firi, jirim firi pula. Habis itu. Adapun sifat, maka semata-mata nama bagi yang ada di benda yang lain itu. Adapun sifat, maka semata-mata nama bagi yang ada di benda yang lain atau nama bagi yang direnti pada benda yang lain. Sebut kata sifat ni benda hak reti di benda lain. Itu gitu. Semata-mata benda hak kita reti di benda lain, sifat lah. Ada atau tak ada, tak usah kira dulu. Kita reti dia di gapo? Kita reti kuning tu di kunyit. Bermakna kuning tu sifat. Ada atau tak ada? Kalau ada, kuning tu dipanggil sifat pun panggil, rok pun panggil. Tu. Kalau tak ada, orang panggil sifat saja, tak panggil rok. Di atas satu kau lah tu. Adapun sifat, maka semata-mata nama bagi yang ada di benda yang lain. Yang semata-mata nama bagi benda yang ada di zat yang lain. Tu di zat mana gitu. Di yang lain tu mana di zat. Atau nama bagi yang direnti pada benda yang lain. Nama bagi kita reti di zat. Tiap-tiap benda yang kita reti dia kena reti di zat. Orang panggil sifat. Lagu tu. Pedah, mani. Itu je lah belakang tu. Masing, pahit. Ia belakang tu. Tak boleh reti di diri dia. Kalau kita duk ayat dah kemari. Pergi kedai rocik, nak beli pedas sekilo, boleh? Tak boleh. Tak boleh nak reti di diri dia, kena reti di benda lain. Orang panggil sifat tu. Dah. Dan zat itu nama bagi semata-mata turus jua. Nama bagi semata-mata benda hak bawa diri. Gitu. Hak kakak diri sendiri. Kalau begitu, seperti betul tak tu? Kalau begitu, seperti kudrat Tuhan, maka dinama sifat jua, tidak boleh panggil arak. Yalah tu. Tu kudrat tu benda hak sungguh lagi ada. Tapi ada dia di mana? Tak boleh reti ada kudrat dengan sendiri dia. Kalau tidak, kudrat tu zat lah. Kalau gitu kudrat tu kena reti di zat. Tu. Maka dinama sifat jua, tidak boleh panggil arak. Kerana apa? Kerana kudrat tu bukan turus dia. Bukan itu. Kerana bukan turus dia, turus kudrat itu nak ke tempat kosong. Kudrat ni ada di mana kudrat tu? Di zat tu. Zat tu tu nak ke tempat kosong tak? Tak. Bermakna kudrat ada di zat tu tak boleh dipanggil arak. Kalau kudrat tu ada di zat, yang zat tu mengambil tempat, nak ke tempat kosong, maka kudrat yang ada di zat, hak pesen zat tu nak ambil tempat qadar teluh tubuh dia bertempat, maka kudrat tu dipanggil arak. Gitu. Dan Tuhan sendiri itu dikatakan zat jua, zat sahaja. Tidak boleh dipanggil jirim dan jauhar. Tak boleh panggil zat tu jirim, jauhar jangan. Orang panggil zat jirim tu jauhar tu beratmu. Kerana dia zat Tuhan itu bukan turus yang nak ke tempat kosong. Zat Tuhan tu tak mengambil tempat. Sama macam tadi kita baca dia.
Dan tidak dinamakan pula jisim. Tak boleh panggil zat Tuhan tu jisim, beranggota tangan, kaki, kepala, gapo, sebab boleh kerak, boleh belah, boleh kisi. Tak boleh. Bukan juga jauhar firik, jirim firik, bukan. Lama kalau gitu Tuhan tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh kisi. Halus sangat kau Tuhan. Jauhar firik pun bukan zat Tuhan. Gitu. Jirim firik pun bukan zat Tuhan. Kerana bukan bangsa boleh dikerak. Kerana zat Tuhan tu bukan bangsa yang boleh dikerak. Dan tidak juga, dan tidak boleh juga nak panggil zat Tuhan tu jauhar firik. Takut kita kata, kalau gitu Tuhan tu zat dia tidak jirim jisim. Sebab tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh kisi. Halus sangat kau zat Tuhan. Kecil je zat Tuhan. Hei, tak boleh juga panggil jauhar firik pun tak boleh. Jirim firik pun tak boleh. Jirim jisim pun tak boleh. Jirim firik pun tak boleh. Jauhar firik pun tak boleh. Dah. Kerana apa? Kerana bukan sangat-sangat halus. Bukan zat Tuhan tu sangat-sangat halus, bukan. Bukan juga sangat-sangat besar, bukan. Lepas tu dak lah. Kerana hak tu jenis orang panggil besar dengan makna kasratul ajza. Kecil dengan makna qalilul ajza. Itu semua tu jenis jirim jauhar. Perak. Kita pergi ke rumah orang kaya, hak besar-besar, kita kata mana? Besarnya rumah ni. Nah, apa mana besar rumah ni? Mana apa besar? Kasratul ajza. Binaan dia, batu-bata tu banyak. Sebab tu kita kata besar rumah ni, besar masjid ni. Apa? Batu bata yang menjadi binaan bagi sebuah masjid tu banyak. Itu besar makhluk. Nah, kasratul ajza. Tu. Atau kita pergi ke rumah orang miskin. Allah, kecilnya rumah ya. Kecil rumah ya. Apa mana kecil? Yang ni qalilul ajza. Binaan batu-batu binaan bagi rumah orang miskin tadi tu sedikit. Maka sebab tu kita kata kecil. Dah. Sebab tu kita kata kecil. Tuhan tu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besar mana? Besar tubuh badan Tuhan gitu. Kasratul ajza. Besar kan tu? Kalau Fathul Bari ulama Wahabi tu kata gitu. Tak percaya mu cari sendiri lah YouTube. Tu mu cari sendiri lah YouTube kata gua ana. Berjising. Sebab tu kata mujassimah. Tapi tak ngaku kata Tuhan tak serupa dengan jisim makhluk. Orang panggil mujassimah wa sore. Kalau sama dengan jisim makhluk kafir tu dah ijma' ulama tak sekali banyak. Berat buat tu. Kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar sungguh tu, besar sangat-sangat. Allah Tuhan-Tuhan dia kata tak sebayaklah besar Tuhan setara mana. Setara malaikat hak pikul arasy. Tuhan ni duduk atas arasy. Tu di sisi Wahabi. Tuhan duduk atas arasy. Arasy tu dipikul oleh malaikat. Malaikat hak pikul arasy tu dia kata daripada telinga ke bahu malaikat ni 500 tahun pecuk kuda baru siapa. Besar tak? Ada orang umur 500. Yazid umur 500 dalam ni. 500 tu umur pada aku duduk sini, aku duduk bawah pula. Betul tak? 500 tahun perjalanan daripada bahu malaikat hak pikul arah ke telinga. Kamu bayar malaikat hak pikul arah tu besar tu umur dah. Lepas tu Tuhan duduk atas arah tu, besar lagi ya. Gila lah. Nampak tak? Nampak gila tak? Gila, bahaya tu. Dia tak faham Tuhan kecek gitu. Tuhan ni mana boleh kita kata besar dengan mana banyak juzuk. Macam irfan besar tak? Besar. Berbanding dengan Afif besar tak? Kecil berapa? Afif kecil, irfan besar. Sebab Afif qalilul ajza, daging mung tu sikit. Tak percaya mu suruh mana pendi gerak metimbang. Irfan apa kata besar pada mung? Sebab apa? Daging dia banyak. Tu qalilul ajza, kasirul ajza. Baiklah. Tuhan boleh mu kata lagu tu. Besar irfan, besar lagi, besar orang gitu. Banyak tubuh dia besar sangat, banyak juzuk perjaya gitu. Jangan duk bayar gitulah. Lepas tu kata Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan besar makna tubuh badan besar. Akbar tu mana maha besar pangkatnya gitu ya. Pas zat tu mudah suruh fikirlah. La tafakkaru fi zatillah. Tu jangan mau fikir pada zat Allah. Nabi tegah dah. Pak ni ya fikir zat Allah tu jadi bengang gitu tu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fatuhliku. Ada dalam hadis sebut banyak macam-macam hadis. Mau fikir pada makhluk Allah. Tengok makhluk ni. Ada jirim, jisim, jauhar firi, jirim firi. Tu
Mungkin Tuhan tidak berjirim, tidak berjisim, sebab Tuhan kata dah laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faham tak? Wala tafakkaru fi zatin. Jangan duk fikir zat Tuhan. Zat Tuhan lagu mana besar mana besar zat Tuhan. Jangan duk fikir gitu. Fatuh liku celaka agama kamu. Binasa agama kamu. Itu. Habis itu. Adapun hijau pisang dan umpama hijau pisang, maka dinamakan hijau pisang tu arak. Dan boleh juga dikatakan sipak, boleh panggil sipak, boleh panggil arak. Kerana dia hijau tu bangsa benda yang ada pada benda yang lain. Iyalah. Hijau tu ada di benda yang lain. Ada di apa? Ada di pisang, ada di daun, ada di dinding. Betul tak? Nah, hijau tak orang panggil daun-daun kayu tu. Hijau. Daun lain, hijau lain. Jadi hijau tu arak pun boleh panggil, sipak pun boleh panggil. Daun yang hijau. Tu tengok. Dinding yang hijau. Mana pondok demo? Pondok kawan duduk belakang akaunsi. Hak mana? Hak bangunan yang hijau tu lah. Tu. Hijau tu menopel pada bangunan. Maka hijau tu boleh panggil sipak, boleh panggil arak. Mana ni? Mana ni? Dan boleh juga dikatakan sipak. Kerana apa? Kerana dia hijau itu bangsa benda yang ada pada benda yang lain, yang ada di zat, ada di jirim. Dan di diri pisang sendiri itu dikata dan diri pisang gitu. Wawu istinah. Dan diri pisang sendiri itu kena diri pisang itu sendiri dikatakan zat pun boleh juga. Kerana ia diri pisang tu turus kakak tubuh. Bawa tubuh sendiri. Kalau begitu pasal Tuhan, kalau begitu dah kita tahu dah lagu tu orang panggil zat makhluk ni, sifat makhluk ni beza, tak sama dengan zat Tuhan, sifat Tuhan. Pasal yang ni tentang perbahasan, begitu. Tuhan bersalahannya tak serupa dengan yang baru-baru itu. Bukan gitu. Semula salah baca tadi. Kalau begitu pasallah begitu. Kalau begitu pasallah Tuhan bersalahan dengan yang baru-baru itu. Kalau begitu tu kerana itulah sebabnya kita kata Tuhan tu bersalahan tak serupa dengan yang baru-baru itu. Tu gitu. Bahaya juga. Kalau begitu kalau begitu, bila dah kita tahu dah zat Tuhan ni begini, tak serupa dengan zat makhluk. Zat makhluk ni jirim jauhar atau jirim firik atau jisim. Sifat makhluk ni arak. Pasal itulah bagus sedap gitu, baru sedap sikit. Pasal itulah Tuhan tu bersalahan dengan yang baru-baru itu. Gitu. Dia mari ayat dia, kalau begitu pasal Tuhan bersalahan dengan yang baru-baru itu. Kalau sedaknya pasal itulah Tuhan bersalahan, mana tak serupa dengan yang baru-baru itu. Kerana apa? Tak serupa. Ini baru ilat pada kata tak serupa bersalahan. Kerana Tuhan itu, yakni kerana sifat Tuhan itu bukan arak dan bukan jirim, yakni dan kerana zat Tuhan itu bukan jirim pada sedia kala lagi hingga sampai bila-bila pun. Gitu. Zat Allah Ta'ala bukan jirim, sifat-sifat Allah Ta'ala bukan arak. Sampai bila-bila. Maka kerana itulah kita kata Tuhan itu tak serupa akan yang baharu. Jadi begini, alim ulama kita, kenapakah dia tidak kata mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi, tak serupa Allah akan makhluk. Tidak jarang kita dengar lah, ada juga tapi nya jarang. Hak masyhurnya ulama mengibarat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kerana hawadis dan khalqi itu ada umum khusus dia. Tiap-tiap makhluk tentu hawadis, tiap-tiap hawadis belum tentu makhluk. Tiap-tiap makhluk tentu baru. Apa makhluk? Benda kena jadi.
Buahnya benda kena jadi tak? Buahnya benda kena jadi tak? Buahnya benda kena jadi. Orang panggil makhluk tak? Makhluk. Jadi buahnya tu ada dulu, mulai ada tak? Tak ada. Jadi orang panggil buahnya tu, orang panggil makhluk pun panggil, baharu pun panggil. Sebab apa? Ada permulaan bagi ada. Itu buahnya. Baik. Luruh buahnya ni ada tak? Ada tak luruh buahnya? Tak ada. Ada ke tak ada luruh buahnya? Tak ada. Luruh buahnya tak ada. Nah, patu makhluk tak orang panggil? Makhluk tak? Makhluk ni benda kena jadi. Nah, menjadi ni mana daripada tidak ada kepada ada. Jadi bila kita kata luruh buahnya tu ada ke tak? Tak ada. Bermakna luruh, diri luruh tu makhluk tak? Diri luruh buahnya tu makhluk tak? Makhluk ke? Kalau gitu ada lah. Kerana makhluk-makhluk ni benda kena jadi. Benda yang diciptakan. Tak? Al-ijad min adamin ila wujudin, menjadi ni daripada tidak ada kepada ada. Tak ada luruh? Tak ada. Maka luruh tu makhluk tak? Tak. Tapi baru tak? Baru. Kenapa? Daripada tidak berlaku kepada berlaku. Tu. Maka sebab tu oleh kerana umum khusus, mana? Tiap-tiap makhluk mesti baru, tiap-tiap baru belum tentu makhluk. Maka supaya melatasi, mengumumi, Tuhan tak serupa akan yang baru. Faham tak? Kalau kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, maknanya Tuhan tak serupa dengan wahnya. Dengan luruh wahnya boleh jadi serupa Tuhan luruh juga, seperti gemalan luruh. Nah, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin. Tak apa, Tuhan tak serupa makhluk ya, tapi luruh wahnya serupa. Gitu. Tuhan boleh luruh juga turun. Gitu. Maka supaya tak serupa berlaku dengan benda baru, walau benda baru tu bukan makhluk, artinya benda hak sungguh saja, seperti pecah, belok, kepek, bulat, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, luruh. Nah, ikutlah. Jatuh, gerak, dia laku tu. Maka ulama-ulama usuluddin dia tidak mengistilahkan mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi. Bahkan ulama kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak serupa Allah akan yang baru. Sama ada benda baru tu makhluk ke atau benda baru tu bukan makhluk, tak kira. Oh, ada benda baru bukan makhluk. Ada, mungkin tak ada. Nak makhluk ni kena ada. Nah, makhluk ni mana benda kena jadi. Menjadi nama mana? Al-ijad. Min adamin ila wujud. Daripada tidak ada kepada ada. Paluruh ada. Bulat ada. Kepek ada. Atas ada. Bawah ada. Kiri kanan ada. Tak ada. Itu semua nisbah lah ke? Tingkat 2 tu atas pada tingkat 1, betul tak? Tingkat 1 bawah pada tingkat 2. Tapi tingkat 2 tu bawah pada tingkat 3. Tingkat 3 pula atas. Duk mana atas? Duk mana bawah? Ada diri tak atas? Ada. Benda mubham. Sungguh je benda reti. Nah, jadi atas bawah tu walaupun bukan makhluk, tapi baharu. Itu baharu. Faham tak? Jadi sebab tu tak boleh nak kata Tuhan di atas, Tuhan di bawah, Tuhan di kiri, Tuhan di kanan, Tuhan di depan, Tuhan di belakang, Tuhan di tengah, Tuhan bulat, Tuhan petak, Tuhan kepek, Tuhan gerak, Tuhan dia, Tuhan tak boleh. Tuhan lurus, Tuhan jatuh, Tuhan turun, tak boleh berlaku tu. Kenapa? Walaupun bukan makhluk tapi baharu. Gitu. Jadi kalau kata Tuhan tak serupa makhluk saja, mana Tuhan tak serupa dengan wahnya saja, dengan lurus wahnya boleh jadi serupa tu. Faham tak? Dengan atas wahnya mana atas wahnya? Atas boleh tunjuk gini atas wahnya. Mana wahnya? Duk atas pokoknya tu lah. Mana? Tu. Tu atas gitu, atas boleh tunjuk. Atas lagu ni atas makhluk tak? Atas makhluk ni. Atas hawadis dia panggil. Faham tak? Atas makhluk, atas tu bukan makhluk, atas tu hawadis. Atas bagi makhluk. Faham tak? Atas bagi wahnya. Atas tu tak boleh tunjuk. Kau boleh tunjuk tu pun wahnya yang berada di atas. Faham kedok lah buat-buatmu ni. Jadi kalau kata Allah di atas, Ar-Rahmanu ala, bermula Tuhan yang pemurah di atas arsy arash, istawa bersama tertinggi. Istawa tu bersama tertinggi. Bukan bersalah lendik, berat mu.
Tarabak terusnya bubuh. Nah, qu'ud terus. Nah, duduk tu ya banyak kaifiat lagi. Tarabak bersela lendik. Iftirash, tawarruk, duduk belaka tu. Nah, ni duduk. Duduk lagu mana ni? Tarabak bersela. Nah, kalau duduk orang panggil dalam semaya tu. Nah, iftirash, tawarruk, duduk belaka tu. Nah, duduk tu banyak kaifiat. Ada ni. Jadi tak ada tu dalam Quran terjemuh duduk tu. Istawa tu bukan duduk. Istawa tu dengan kalau terjemuh sekalipun istawa makna bersamaan ataupun tertinggi. Itu. Kalau terjemuh. Ar-Rahmanu, Tuhan, bermula Tuhan yang Maha Pemurah, ala di atas arsy arash, istawa tertinggi. Tuhan yang Maha Pemurah atas arah tertinggi. Atas lagu mana? Atas gitu boleh tunjuk. Atas ada lawa bagi bawah. Okey. Kerana atas lagu tu atas bagi makhluk. Atas baharu apa panggil tu. Tu buahnya di atas pokoknya. Maknanya kita tahu kata ada bawah. Maka boleh kata atas. Ada lawa bagi dia bawah. Maka boleh tunjuk atas pokoknya begitu. Maka atas boleh tunjuk. Atas ada lawa bagi bawah. Itu atas makhluk. Lepas tu atas Allah Ta'ala, atas tak boleh tunjuk, atas tak ada lawa bagi dia bawah. Boleh faham? Tak boleh faham itulah faham. Ada lagu tu. Tak boleh faham itulah faham. Tak reti aku atas tak boleh tunjuk, atas tak ada lawa bagi bawah. Kerana atas tu kalau sebut kata atas mesti ada lawa bagi bawah. Kalau tidak tak boleh reti atas. Tingkat 3 tu atas pada tingkat 2. Berapa ada lawa dia bawah tingkat 2. Tingkat 3 tu bawah pada tingkat 4 berapa? Ada lawa dia. Mana? Tingkat 4 atas pada tingkat 3. Tingkat 3 bawah bagi tingkat 4. Betul tak? Ada lawa tu baru boleh reti atas bawah. Kalau tak ada lawa tak boleh reti atas bawah. Nanti mana? Tak ada stikak nak lawa ke mana? Atas ada, bawah ada. Kalau atas dengan mana boleh tunjuk ada lawa bagi bawah? Itu atas makhluk. Tu. Lepas tu Allah tidak serupa makhluk. Mana ala situ bukan atas dengan makna boleh tunjuk ada lawa bagi dia bawah. Tak reti itulah reti. Tu maka kau kembali kepada ulama usuluddin lah. Mana? Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawit warum tanziha. Wa kullu nasin awhama tashbiha. Tiap-tiap nas Al-Quran dan hadis yang memberi waham tashbih serupa Allah dengan makhluk. Awilhu ta'wil tafsili. Ba'da tanzih ta'wil tafsili. Tu. Lepas tu menentukan mana-mana atau panggil ta'wil tafsili itulah orang panggil menentukan dengan mana-mana murad. Awilhu aw fawit warum tanziha, ataupun serah pada Allah Ta'ala. Makna dia serah tu ba'da tanzih, setelah mana setelah disucikan Allah daripada makhluk. Mana? Atas lawa bagi bawah bukan. Tu suci tu. Lepas tu atas ke apa? Wallahu a'lamu bi muradih. Allah yang Maha mengetahui apa maksud dia. Gitu. Berak. Gitu. Istawa. Apa makna istawa? Tertinggi. Tertinggi apa? Tertinggi. Tinggi lawa bagi rendah. Tinggi makhluk. Khidir dengan alju mana tinggi? Tinggi khidir. Alju rendah pada khidir. Tinggi ada lawa bagi rendah gini, tinggi makhluk. Yang ni tinggi bagi makhluk. Tinggi itu bukan makhluk, tinggi itu baharu. Tu abang nak cermat kecek lagu tu lah. Lepas tu istawa mana tertinggi? Tuhan tertinggi. Apa? Tinggi ada lawa bagi rendah gitu. Dah reti tak? Reti tak? Boleh reti tak? Tinggi hak tak ada lawa bagi dia rendah. Tak boleh reti itulah reti. Lagu mana? Serah pada Allah Ta'ala. Itu salaf. Tinggi-tinggi kan? Tinggi yang mayali kubi jalali. Patut apa makna tinggi situ? Bukan tinggi lawa bagi rendah. Itu takwil ijmali. Apa makna tinggi? Wa ufawidu amri ilallah. Serah makna dia pada Allah Ta'ala. Serah tu pun ba'da tanzih tadi. Tu tanzih itulah takwil ijmali. Tu salah dengan khalah tu sepakat aja takwil ijmali. Bukan tinggi lawa bagi rendah. Apa makna tinggi situ? Serah pada Allah. Bersamaan apa makna bersamaan situ? Serah pada Allah. Bukan bersamaan makna meratai. Betul. Bukan. Patut apa makna dia? Wallahu a'lamu bimuradi. Tapi kalau khalah,
takwil tafsili lagi. Setelah mana takwil ijmali ba'da tanzih, takwil tafsili. Mana apa istawa situ? Istaula. Nah, memerintah, menguasai, menjaga, menjadi, mencipta. Ya belaka tu. Nah, boleh belaka tu makna dia. Nah, jadi tidak ada kalau salah kata Tuhan duduk tapi duduk tak serupa duduk kita, tak ada. Tu bukan salaf, dia panggil salah. Faham tak? Salah. Sama ayat mutasyabihat ke apa pun. Yadullah, yadu dengan mana seputung tangan. Nah, tangan apa makna tangan? Tangan makhluk. Tangan makhluk dengan mana ada jari, ada tulang, ada ni tangan ni. Anggota tubuh badan. Ini makna tangan, mana hakiki bagi tangan, anggota tubuh badan. Bagaimana ulama Ahlussunnah kata? Salaf atau khalah kata Tuhan tak ada tangan dengan makna anggota tubuh badan, gitu. Lepas tu ayat Quran ni, ayat Quran ni tangan bukan makna anggota tubuh badan. Boleh faham tak? Tangan apa makna bukan anggota tubuh badan? Boleh faham? Tak boleh faham. Katanya salah, serah makna tu pada Allah Ta'ala. Tangan apa makna? Serah pada Allah. Tapi tangan dengan makna anggota tubuh badan jawarih, bukan. Lepas tu tangan bukan makna anggota tubuh badan, apa makna? Wallahu a'lamu bimuradi. Serah pada Allah. Tuhan tak ada tangan. Bukan Tuhan ada tangan tak sebut tangan kita, bukan. Tuhan tak ada tangan dulu. Nah, orang tak ada tangan cacat tu ada. Nah itu ni. Hak cacat tu kalau kita tak ada tangan, Tuhan tak ada tangan, sempurna. Tahu tak? Kita tak ada mopok. Yatim piatu tak kita? Yatim piatu tak ada bini, orang panggil apa? Bujal lapuk tak? Orang bujal lapuk. Kurang tak? Kurang. Nah, tak ada anak, orang panggil kurang tak kita? Kurang mandu. Tuhan tak ada mopok, tak ada bini, tak ada anak. Itu bukan kurang, lebih bahkan. Faham tak? Tuhan tak ada tangan, lebih tak? Lebih. Orang tak lebih dia seling. Wahabi tu. Nanti ni. Tuhan tak ada tangan, lebih tak? Lebih. Kesempurnaan, kemuliaan. Mu tak ada tangan seling, lebih tak? Lebih kalau tak ada tangan sebelah. Lebih. Kurang upaya. Okey you di sini. Tu. Jangan buat serupa. Tiap-tiap hak kesempurna di kita tak semesti sempurna di Tuhan. Orang Tuhan tak ada tangan, tak ada. Lepas tu yadullah dia apa makna? Bukan tangan dengan makna anggota, ada jari, ada tangan, anggota tubuh badan. Bukan makna anggota tubuh badan. Apa makna kalau bukan makna anggota tubuh badan? Wallahu a'lamu bimuradi. Itu orang panggil salaf. Khalah pula, lepas daripada kata Tuhan tak ada tangan, lepas tu tangan apa makna? Tangan dengan makna kudrah, menentu, orang panggil takwil tafsili. Gitu. Nah, habis itu. Itu nampak lah tu. Nah, ayat mutasyabihat ni jangan kita pegang zahir-zahir. Kata Imam Sanusi, min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada usul bid'ah dan kekufuran ialah at-tamassuku bi mujarradi zawahiril kitab was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir nah Quran dan hadis dalam bab perkara yang mutasyabihat, berpegang dengan semata-mata zahir dalam bab pegangan akidah kepercayaan. Itu bahaya. Baik, habis itu. Dan makhluk itu arak dan jirim. Makhluk ni arak jirim. Mu tengok gapo pun arak jirim. Aku, tubuh aku jirim. Sifat-sifat ada di tubuh aku ni arak. Meja jirim, zat dia. Sifat-sifat yang ada di meja ni arak. Dua tu tak gila lain mana dah. Maka pasal inilah dikatakan bersalahan Tuhan, yakni tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk itu selama-lama. Mana selama-lama? Tafsir pada kata selama-lama. Belum ada makhluk ke, atau waktu sudah adanya makhluk ke, tak kira. Jangan kata tak serupa Allah akan makhluk tu lepas pada ada makhluk baru tak serupa, bukan. Tu bukan orang panggil tak serupa, tu berselisih dia panggil. Nah, anak kita nombor 2 tak serupa dengan hak nombor 3, tapi hak tak ada lagi nombor 3. Boleh kata tak serupa tak? Boleh kata tak serupa? Anak nombor 2 tak serupa dengan anak nombor 3. Nombor 3 tak ada lagi anak. Boleh kata tak serupa? Tak boleh. Bila boleh kata tak serupa anak nombor 2 dengan anak nombor 3? Bila ada anak nombor 3 baru boleh kata, weh, tak serupa anak demo nombor 2 nombor 3 ni. Nah, atau orang panggil tak serupa dengan makna berselisih. Nah, Tuhan bukan makna berselisih lagu tu, bukan. Dulu tak tahu tak serupa dengan agap pun, tak ada lagi makhluk ni. Makhluk ada, tak serupa bukan gitu. Nah, selama-lamanya belum ada makhluk Tuhan tak serupa dengan makhluk.
Lepas ada makhluk pun Tuhan tak serupa makhluk. Pasal apa? Pasal zat Tuhan bukan jirim, sifat Tuhan bukan arak. Pasal makhluk ni pasti dah jirim, pastinya arak. Gitu. Adapun kita tahu kata bersalah Tuhan tak serupa Tuhan dengan makhluk ini dengan sebab kita fikir. Wallahu a'lam. Betul dulu. Belum. Nak ikut sangat Mana ni? Jagaan yang kedua deh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, jagaan yang kedua. Macam mana kelakuan yang kita memakai, yang nak kita guna, yang kita memakai yang macam mana kelakuan yang kita memakai, yang ni macam mana kelakuan yang kita nak guna, itu. Selama duduk di atas dunia yang sekejap ni. Dunia ni sekejap je. Lepas tu kelakuan lagu mana kita nak guna? Tu takut kita guna kelakuan tu, kelakuan ni, kelakuan tu, pak mampu. Beres lalu, selesai masalah. Dunia ni sekejap je. Kelakuan hak lagu mana kita nak guna? Selama hayat kita hak sekejap ada atas muka dunia ni. Anak-anak yang dikasihi, kata Tok dia sekian, adalah kelakuan yang kita memakai, yang kita kena guna atas dunia sepanjang hayat hidup kita atas dunia ini. Ialah senantiasa kita pisah. Pisah ni bukan kita berpisah, bercerai, bertolak, bukan. Senantiasalah kita pisah, ini kita usaha. Tuan Kelantan kecek gitulah. Tolong pi beki motor saya ni. Nak beki mana? Ikut mu pisah lagi lagu mana? Tu. Pisah gimana? Usaha lagi lagu mana? Aku tak cara. Yang penting motor aku siap. Beki kata aku tani tu ML weh. Nak beki mana ML ya? Ikut mu pisah lagi lagu mana? Pisah lagu mana? Bukan mu dikerak kereta aku habis hayat tayar agak pun kerak. Tadi ustaz kata dah pisah. Bukan pisah mana gitu. Usaha tu mana gitu. Tu. Lagu mana kita kena guna atas dunia ni? Kelakuan lagu mana kita kena guna atas dunia ni? Ialah senantiasa kita pisah, kita usaha. Pisah tu mana usaha? Dan jaga tubuh masing-masing. Jaga tubuh masing-masing lah. Masing-masing orang jaga tubuh masing-masing. Belum nak cara orang lain, diri dulu jaga. Jaga tubuh masing-masing. Beri jadi seorang yang dinamakan dia seorang orang beriman dengan Allah dan Rasulnya, Rasul Allah. Ilah tu ilah akhirlah, beriman dengan malaikat, dengan kitab, qada, hari kiamat, masuk habis. Jadi pertamanya usaha jadi kita tu dinamakan mukmin. Gitu. Pertama-tama sekali mukmin. Mu baca ayat Quran apa hasling? Tak kira, syarat dia mesti mukmin. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Tu mula dengan apa? Dengan mukmin. Nak hijrah ke, nak jihad ke, walladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu. Itu amanu dulu. Tu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih. Mukmin ya? Mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, mereka itu hal adullukum, adakah nak aku tunjuk pada kalian semua, hai orang mukmin, hal adullukum tijaratan tunjikum min azabin alim. Tunjuk perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Apa perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman dengan Allah dengan Rasul. Jadi orang mukmin. Tu ayat kata iman ni penting. Hingga dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, mereka itu wajib beriman dengan Allah. Beriman dah suruh beriman pula. Tu nak ayat weh. Orang panggil tahsilul hasil tak? Tahsilul hasil tak? Beriman, lepas tu beriman pula. Tahsilul hasil tak? Tahsilul hasil? Berat lah tahsilul hasil, kena ngucap balik. Tak ada kerja Allah Ta'ala suruh tu tahsilul hasil. Kipas buka dah, saya suruh pula hasling pergi buka. Buka tak kipas dia? Buka tak? Pergi buka. Tidak ke gila? Rasa gila tak? Rasa?
Buka dah ni ustaz. Dia buka aku ya. Awak pun kita nyoh pula di sui hok buka dah. Orang panggil kerja tahsilul hasil. Menghasil benda tu lah hasil dah. Orang panggil kerja apa? Kerja bodoh bengong ya belaka. Lepas tu Tuhan kata ya ayyuhallazina aminu billah. Kerja bodoh tak? Bukan kerja bodoh, bukan tahsilul hasil, tapi takmilul kamil. Menyempurnakan benda sempurna. Ya ayyuhallazina amanu ai imanan ijmaliyan. Nah tu. Orang beriman dengan iman ijmali, aminu billah. Imanlah kamu dengan Allah dengan iman tafsiliyan. Ha tu. Beriman dengan satu persatu. Ha tu wajib mengaji sifat 20 tu. Tu. Kerana iman tafsili. Jadi pertama sekalinya kita kena usaha biar tubuh kita ni ulama tak khilaf, kita ni orang beriman. Selagi mana ulama khilaf, jangan duduk sedar duduk. Mana seperti iman muqalli iman khilaf, ulama berkhilaf, sah ke tak sah. Faham tak? Jangan we jadi imam muqalli. Dok pun tak ngaji dulu. Tu lah soroyak dah kat sini. Usaha tubuh kita tu biar jadi orang mukmin sungguh-sungguh. Satu. Bila dah mukmin dan beramal dengan amal-amal yang baik. Bila dah iman tu sah, akidah sahihah, ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah jalanannya, makalah beramal dengan amal yang baik. Mana amal yang baik? Amal kita kena ngaji. Ambil semaya biar betul. Rukun syarat dia, semaya biar betul. Nak rukun syarat dia. Itu mana amal yang baik. Bukan amal yang baik tu suruh semaya saja. Ambil air semaya tak rata pun tak apalah. Ambil air semaya basuh muka, basuh kaki jadi. Amal baik tak gitu? Amal baik tak gitu? Tak baik. Kenapa? Karena tidak mendatangkan perintah Allah di atas wajah yang diperintah. Tidak yakti biha ala wajihil ma'muri biha. Baik habis. Sampai bila tu? Hingga tercabut nyawa kita dalam itu kelakuan. Dalam apa itu kelakuan? Beriman pada Allah, akidah sahihah, amal yang soleh. Sekiranya kalau anak-anak bertanya, anak-anak ni tak bertanya dah pakai mampu kerah tidur gitu ya. Kalau anak-anak tu jenis bertanya lah, nak jenis cerdik, jenis otak tu berasa nak orang panggil cari kejayaan dunia akhirat. Lalu anak-anak pun bertanya. Gapo anak-anak bertanya? Dengan apakah yang kita nak jaga tubuh-tubuh kita ini? Nak jaga mana? Maka kerek banyak. Atau kalau mengikut mazhab Abadi, air ketung banyak. Kalau gimana nak jaga tubuh kita ni? Ataupun main gym, atau gatih basikal. Nak jaga mana tubuh-tubuh kita ni? Anak-anak orang panggil cerdik je tanya gitu. Nak jaga mana tubuh kita ni? Maka wisahak ke mana? Maka di sini boleh dijawabkan dengan kata lagu mana? Adalah jaga itu, jaga tubuh tu dengan akal fikiran. Dan dengan ilmu-ilmu yang dipelajari akan dia ilmu daripada ulama ahli sunnati aywal jamaati. Nah tu. Ni nak masuk cakap dah ni. Tidak daripada, yakni tidaklah ilmu yang dipelajari daripada ulama Mu'tazilah dan ulama Syiah dan ulama Wahabi. Kerana apa? Jangan kita mengaji ilmu daripada ulama Mu'tazilah, ulama juga, ulama Syiah, sebab besar aku lebih pada aku lagi. Ulama Wahabi ada PhD. Jangan belajar. Kerana kata Tok dia sekam, kalau mugi belajar dengan puak-puak sesat tu, ulama-ulama yang alamat-alamat tu membawa kepada kucar kacil. Kucar kacil, kucar hanya adalah akidah tak tahu mana Tuhan ada atas arah, Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, ada kaki, ada betih. Tu macam-macam, terjun turun 3 pagi naik atas bumbung rumah orang. Macam-macam. Tikok karut lalu dah. Menyatu dalam tubuh hamba-hamba ialah Tuhan ialah hamba lah. Ada pun Tuhan ada di mana-mana. Dalam jambai pun ada. Tu Mu'tazilah ni. Macam-macam kucak kacik. Sebagaimana yang kita lihat dengan musyahadah ini dengan mata kepala, akan setengah-setengah kejadian sekarang ni zaman dia, zaman kita kau lagi baru. Mujud dia tak ada zaman kita, kalau tidak tebal lagi kita ni.
Nah, macam-macam jenis lah zaman lo ni. Nah, tengok. Mari anak-anak baca dan perhati firman Allah Ta'ala. Jangan duk baca saja, perhati juga. Tadabbur. Ini adalah kau baca tu gak geram nah ni. Kalau tanya berapa makna tak tahu menata apa sekarang. Itu tak jadi. Mari anak-anak baca. Baca dulu. Dan perhati. Bila dah baca, tilawah, tadabbur. Bila dah tilawah, tadabbur, tatbiq, amal. Itu orang panggil 3 tanggungjawab kita dengan Quran. Perhati apa firman Allah Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah ista'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baba dah balik.